wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita temu sekali lagi pada malam ini. Kita menyambung perbincangan kita dalam ayat-ayat yang terakhir daripada surah Al-Hashr. Malam ini kita nak sambung pada ayat yang ke-23. Kita nak baca dulu ayat ke-23 ni insya-Allah. Pada muka surat 548. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallah amma yushrikun. Terjemahan. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Baik, kita sama melihat pada nama-nama Allah yang Allah himpunkan pada penghujung surah Al-Hashr ini. Kita berhenti pada nama Allah As-Salam. Nama Allah As-Salam. Iaitu keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela. Pertama, selamat dan terhindar dari segala kekurangan dan keaiban. Itu Allah SWT. Dia terselamat daripada segala bentuk kekurangan dari sudut apa pun, dari sudut fizikal, dari sudut tindakan, dari sudut apa pun yang dilakukan oleh Allah SWT, dari sudut ciptaan, dari sudut kurniaan, dari sudut ujian dan musibah yang diberikan, tidak ada sebarang kekurangan dan juga keaiban. Juga Allah SWT memberi keselamatan pada manusia di dunia dan secara khususnya pada orang beriman ketika di akhirat. Kemudian kita berhenti pada persoalan musibah, banjir. Kebetulan kita letakkan banjir baru saja berlaku, dan kita terus nak mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa dengan musibah banjir ini agar diberikan kekuatan, kesabaran, agar dikuatkan kesabaran mereka dalam menempuh musibah ini. Dan ia juga adalah ujian kepada mereka, juga ujian kepada kita, orang yang tidak tertimpa dengan musibah banjir. Kita juga sedang diuji. Itulah bagaimana cara kita react terhadap ujian ini. Adakah kita teruskan hidup macam biasa, tak ada pun rasa sedih, tak ada pun rasa kesian, tak ada pun rasa nak membantu saudara-saudara Muslim kita yang lain. Adakah kita cakna ataupun tidak cakna. Maka ini juga ujian kepada kita yang tidak terkesan dengan ujian banjir yang sedang berlaku. Kerana di sini kayu ukur keimanan seseorang itu
Iaitulah ketika saudara muslimnya yang lain ditimpa dengan musibah. Musibah. Baik, kita berhenti pada persoalan segala musibah, banjir, OKU, contohnya perang. Kenapa masih ada di dunia jika Allah itu sifatnya As-Salam, iaitulah yang maha selamat, yang memberi keselamatan kepada manusia ketika di dunia dan menghindarkan manusia dari perkara yang buruk. Maka kenapa masih lagi ada perkara-perkara yang kita lihat tidak baik yang berlaku di dunia ini? Kita berhenti pada persoalan ini. Adakah yang nak berkongsikan apa-apa? Tentang mengapa masih lagi boleh kita lihat ada pelbagai ujian dan juga musibah perkara yang pada zahir kita nampak tak inilah, tak seronok lah, tak syok lah yang terjadi di dunia ni. Kehilapan manusia. Baik. Ustaz? Ya, saya. Pada pandangan saya, musibah-musibah yang Allah jadikan ini adalah sebagai satu peringatan kepada kita. Kerana apa? Mungkin di kalangan kita diri sendiri, kita sendiri pun kita mudah lupa pada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita ni dia macam orang apa ni, kadang-kadang tu bukan kita semua lah, macam kita orang kampung, kita keluar pergi bandar. Kita terkejut dengan tu, kita jadi culture shock, jadi kita pun bengong sejurus. Kita lupa kata kita ni asal kampung, kita tengok pekan tu melompat riuh rendah kita. Wah, payah. Marah orang kampung dah. Habis nak apa orang kata, nak sukat pekan tu, Ustaz. Terlompat-lompat. Nak sukat pekan ni, nak tengok ni lorong ni ada apa, lorong ni ada apa, lorong tu ada apa. Kelab ni ada apa, kelab tu ada apa. Jadi dia main. Sebab apa? Sebab tidak ada yang melarang. Tidak ada kata, you tak boleh pergi situ, itu tak boleh pergi tu, mana you pergi pasal apa? You masuk tu, tak ada siapa nak larang kita, Ustaz. Jadi kita lupa daripada asal usul kita tu. Maka kita pun habislah apa orang kata, bergulumanglah dengan orang kata apa tu, orang kata apa, keseronokan kota kan. Jadi mungkin kerana tu bila kita lupa ni, bila kita terlampau lupa ni, bila dia jadi macam tu, dia lupa macam-macam. Lupa nak semayang, lupa segala-gala. Tuhan pun lupa kadang-kadang tu, sebab yang dunia tu dia terlampau seronok. Sebab kita tak pernah jumpa tu. Mungkin Allah dia nak nak bagi peringatan bagi kita balik. Itu sebab kadang-kadang kita jatuh sakit, kita jatuh orang kata apa, kita hilang kerja. Ini dia nak bagi kita sedar balik. Oh, dulu ni bukan main rancak kata, habis atur segala lorong segala ni di pekan kan. Tunggu Ustaz kata. Tu baru jadi dia bila dia ingat tu Ustaz, dia balik duduk diam di rumah terus. Ustaz. Saya punya pandangan begini. Memang Allah tu jadikan manusia ni untuk mengabdikan diri, dan dia akan diuji bila Allah dah ciptakan tu. Dia tak akan biarkan gitu saja, dia akan diuji. So ni consider satu ujian. Lagi satu tu, bila manusia banyak sangat melakukan kerosakan, kan yang kita belajar hari tu kan. Kerosakan akidah ke, kerosakan kezaliman ke, menganiaya ke, apa-apalah. Bila dah merata kerosakan tu, maknanya dah merata lah, dah terhebat apa, luas lah, dah terlampau kan. Jadi Allah bagilah sekali kan untuk kita untuk kita belajar balik, sadar balik, kembali balik ke kepada dia lah kan. Kembali balik kepada dia. Itulah sebabnya tu kan dia dah cakap tu, berapa banyak dah kebinasaan yang dah dilakukan, dah diberikan kepada manusia kurun-kurun dahulu.
Dan kamu berjalan di tempat-tempatnya itu, tidakkah kamu mendengar dan melihat, dan tidakkah kamu berfikir menggunakan mata hati apa semua kan. Dari situlah yang sekarang mungkin kita ni Malaysia ni dah terlampau sangat kot. Mungkinlah dia baginya sekali. Masya-Allah. Jazakumullah khairah pada Semua Haji orang Yahya kena. Semua dan orang juga kena. Haji Nuria. Betul. Dia bukannya Betul. orang yang membuat tu aja, orang yang berdiam diri pun kena sekali. Itulah Masya-Allah. itu Masya-Allah. pandangan saya lah, tak tahu betul ke tidak. Ada Baik. dua Jazakumullah khairah. poin lah, ada 2 poin. Ya. Baik. Persamaan yang saya lihat pada poin yang Haji Yahya dan juga Haji Nuria bawakan ialah Allah berikan peringatan untuk kembali. Allah berikan peringatan setelah melakukan kesalahan untuk kembali. Baik. Apa kaitannya? Apakah yang kita boleh kaitkan dengan nama Allah As-Salam? Iaitu yang Maha Selamat. Yang Maha Selamat, yang Maha memberi keselamatan pada manusia. Baik. Musibah, sebut apa je musibah, ujian, banjir ataupun orang yang OKU kan, kelainan upaya, mungkin yang buta, yang tidak ada tangan ataupun kaki, ataupun perang yang mengakibatkan banyak kemusnahan dan bayi mati dan sebagainya. Dia seolah-olah bertentangan dengan nama Allah As-Salam, itu yang Maha Selamat dan juga memberi keselamatan. Tapi kalau kita lihat pada perkara yang dikongsikan oleh Haji Yahya dan Haji Nuriah tadi, Allah berikan, kalau kita cerita tentang musibah kan, Allah berikan itu setelah manusia melakukan kesalahan. Kenapa? Kerana Allah nak manusia kembali. Kenapa Allah nak manusia kembali? Kerana Allah nak selamatkan manusia itu daripada Keseksaan neraka. Daripada ni dah hafal lah ni. Dia bagi azabal adna dunal azabil akbar. Dia bagi azab di dunia sikit dulu. Dia bagi azab kat dunia sikit. Kenapa? Kerana dia tak nak sebelum nanti manusia itu, dia nak manusia selamat daripada azab yang lebih besar daripada itu. Iaitu ketika di akhirat. Maka dia sifat Allah As-Salam. Dia memberi keselamatan kepada manusia. Walaupun pada zahirnya kita nampak sesuatu yang teruk kan, kemusnahan, kematian, bahkan sampai kematian. Tapi itu datang daripada Allah As-Salam yang Maha Selamat, yang memberi keselamatan. Ni wala nuzikon ni Ustaz. Wala nuzikon. Ya betul. Wala nuzikannahum. Dia nak menyelamatkan manusia dari dengan dia bagi dia merasakan kepada manusia itu sedikit azab di dunia ini, kerana dia nak mengelakkan manusia daripada ditimpa dengan azab yang lebih besar dan lebih kekal. pedih. Kekal. Lebih besar, lebih pedih dan kekal. Maka apalah sangat dibandingkan dengan ujian yang ataupun musibah yang tertimpa kepada manusia. Maka itu As-Salam Allah. Dia nak menyelamatkan manusia nanti di akhirat dengan diberikan musibah kepada mereka ketika di dunia atas kesalahan yang mereka telah lakukan. Baik, orang OKU. Orang OKU dia tak buat apa-apa salah pun, dari lahir dah OKU dah. Dan apa kesalahan yang mereka lakukan? Orang OKU, Allah tarik salah satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka, pinjaman yang Allah berikan itu. Kenapa? Kerana contoh orang yang buta, berapa banyak nikmat ataupun berapa banyak dosa mata yang telah dia selamat. Berapa banyak dia dah selamat dah dosa mata dia daripada dia lahir katakan sampailah dia mati, berapa banyak dosa mata dia dah selamat. Orang yang mungkin bisu, berapa banyak dosa mulut dia, lidah ada yang dia telah selamat. Orang yang tak ada kaki, berapa banyak dosa kaki dia yang dia telah selamat, melangkah ke tempat yang tidak sepatutnya, kan, melakukan perkara yang tidak sepatutnya, kan, curi selipar ke, kan, tendang orang ke, buli orang dan sebagainya, berapa banyak dia telah selamat. Maka keselamatan Allah As-Salam memberikan keselamatan kepada orang yang kita katakan OKU, kelainan upaya, ataupun orang yang accident, hilang keupayaan. Allah nak memberikan keselamatan kepada mereka dengan nak mengurangkan jumlah ataupun mengurangkan kemampuan untuk nak melakukan kesalahan. Kan, sebab kalau komplit semua, dia lebih mudah untuk nak buat salah tu. Tapi kalau kurang salah satu, maknanya pada bahagian tu dia kurang. Kan? Macam saya hari ni, mata dah sakit, kan?
Ini sudah tentunya sebab apa? Dulu banyak buat salah lah ni guna mata. Tengok perkara yang tidak sepatutnya, Allah bagilah ujian kan, mata sakit dah, tak boleh nak tengok dengan jelas. Tapi alhamdulillah masih lagi boleh tengok. Tak boleh bayanglah kalau kata langsung Allah tarik terus. Kan, maka sudah tentu kerana dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, Allah nak selamatkan sikit, nanti ketika di akhirat dengan Allah bagi dulu siap-siap ketika di dunia. Maka sebab itu kita lihat perkara-perkara yang masih lagi terjadi di dunia yang kita pandang secara zahirnya itu macam tak best kan, macam jahat, macam tak selamat kan, tetapi sebenarnya Allah nak menyelamatkan manusia daripada perkara yang lebih besar lagi kan. Kita pernah tengok satu ketika dulu viral video seorang lelaki dia tengah tunggu kat tepi jalan tu, kemudian kaki dia digigit dengan semut api, binatang digigit dengan semut api kan. Gigit semut api tu, daripada tempat dia berdiri tu, dia menghentak-hentak kaki dia lah, lari daripada semut api tu dengan marah lah. Dia marah kat semut api tu kenapa gigit kaki dia. Dia hentak-hentak kaki dia kan, sambil nak hilangkan semut api tu dan nak membunuh semut api tu. Beberapa saat lepas tu datang sebuah kereta terbabas, memang langgar dekat tempat yang dia sedang berdiri tu kan. Allah berikan semut api, digigit, sakit sikit, tapi sebab nak menyelamatkan apa? Sakit yang lebih banyak. Itulah sifat Allah As-Salam. Baik. Allah Azza wa Jalla dengan sifatnya As-Salam, Allah mengajak manusia ke tempat yang selamat. Allah Azza wa Jalla ingin mengajak manusia ke tempat yang selamat. Baik. Kita lihat surah yang ke-10 ayat ke-25. Surah yang ke-10 ayat ke-25. Gatal betul mata ni. Pada muka surat 211. Muka surat 211 surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-25. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Terjemahan, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, yakni syurga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kendaki ke jalan yang lurus, yakni Islam. baik. Maka Allah nak mengajak manusia, Allah menyeru manusia ila daris salam, ke tempat yang selamat dan juga sentosa. Baik, ni boleh kita ambil sikit sebab apa? Kita dah belajar dalam bahasa Arab Al-Quran kita. Baik, perkataan yad'u. Perkataan yad'u. Apakah kategori perkataan yad'u? Kita nampak ada ya di awal perkataan. Belakangnya tak jelas. Waw alif ni tambahan. Mudhari. Baik, dia adalah fi'il mudhari'. Okay, baik. Apa maklumat yang kita dapat daripada fi'il mudhari'? Continuous. Apa tu, berterusan. Dia menunjukkan satu yang berterusan. Yang berlaku sekarang. Maka bagaimana seruan Allah kepada manusia ke Darussalam? Sentiasa berterusan. Allah sentiasa menyeru manusia. Allah berterusan menyeru manusia ke Darussalam, ke tempat yang selamat, sejahtera. Bukan sekali-sekala, Allah sentiasa menyeru. Sebab itu antara perkara yang Allah lakukan untuk
menunjukkan bahawa Allah ini sentiasa menyeru manusia ke Darussalam. Yang pertama ialah apa? Beri Bila petunjuk. pertama Bagi. ialah lihat Allah ingin manusia ke tempat yang selamat dan Allah sentiasa menyeru manusia ke tempat yang selamat. Maka perkara pertama ialah yang kita boleh lihat ialah Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam. Bukan Allah lahirkan kita, Allah lahirkan manusia dalam keadaan Islam. Itu yang dalam hadis selalu kita dengar Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah. Apakah keadaan fitrah itu? Islam. Dalam keadaan fitrah itu, itulah dia Islam. Kita lihat surah yang ke-30 ayat ke-30. Ayat ke-30. Pada muka surat 407. Ar-Rum. 407. Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayat yang ke-30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillah. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Terjemahan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ada footnote Ustaz. Fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Inilah dia fitrah Allah yang Allah telah menjadikan ia fitrah kepada manusia, iaitulah apa? Ad-din hanifah, iaitulah agama Islam. Maka setiap manusia itu Allah lahirkan dalam keadaan Islam. Kemudian apa yang terjadi? Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka kedua ibu bapanya yang menjadikan dia Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Kedua ibu bapanya. Maka dia adalah pilihan manusia itu sendiri. Allah dah berikan apa? Allah As-Salam telah memberikan Islam kepada setiap manusia yang dilahirkan di dunia. Kenapa? Kerana Allah nak semua kita menuju ke mana? Ke Darussalam. Kembali balik ke Darussalam. Hanya dengan Islam boleh mengembalikan manusia itu ke Darussalam. Ada tak agama lain yang boleh membawa manusia ke situ? Tidak ada. Tak ada. Kan kenapa? Kerana Allah sebutkan pada surah yang ketiga
ayat yang ke-85. 61. Muka surat 61. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-85. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu أعوذ billahi بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن ومن يبتغي يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Terjemahan. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Baik, kerana agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ini saja yang boleh membawa kepada Darussalam. Baik, itu yang pertama. Allah sentiasa, yang kita tukar bukan Allah ingin, Allah sentiasa mengajak manusia ke tempat yang selamat. Pertamanya Allah buktikan dengan Allah melahirkan manusia itu dalam keadaan yang Islam. Baik, yang kedua, Allah berikan Al-Quran sebagai panduan ke jalan yang selamat. Allah berikan Al-Quran sebagai panduan ke jalan yang selamat. Kita lihat surah yang ke-5, ayat ke-16. Pada muka surat 110, surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5, ayat yang ke-16. 16. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به يهدي الله الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويهديهم إلى صراط مستقيم. Terjemahan ayat ini sebenarnya berkaitan dengan ayat yang ke-16. Baik. Ini ayat 16 ya Ustaz? Ayat yang ke-16, maaf. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan ayat yang ke-15. Kalau Jaya boleh bacakan pada terjemahan penghujung ayat ke-15 bermula dengan sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab. Yakni cahaya maksudnya Nabi Muhammad SAW dan kitab maksudnya Al-Quran yang menjelaskan dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Baik. Maka Allah kata dengan Al-Quran itu apa tugas dia? Dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Maka nak menuju ke jalan-jalan keselamatan itu Allah beri petunjuk dengan Al-Quran.
Dia membawa kepada jalan-jalan keselamatan. Maka sebab itu Allah turunkan Al-Quran sebagai pembuktian bahawa Allah ini sentiasa mengajak manusia ke tempat yang selamat. Allah Azza wa Jalla ketika mana menyatakan sesuatu perkara, Allah akan buktikan dengan perbuatan. Allah tak cakap sahaja, Allah buktikan dengan perbuatan. Apa sahaja yang Allah sebutkan? Allah sebutkan dia Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, Allah buktikan dengan perbuatan. Allah sebutkan dia adalah Tuhan As-Salam yang sentiasa mengajak manusia ke tempat yang selamat, ke Daris Salam, maka Allah buktikan dengan perbuatan. Ini yang pertama, lahirkan manusia dalam keadaan Islam. Yang kedua, Allah berikan kitab Al-Quran sebagai panduan untuk menuju ke jalan yang selamat. Kenapa? Kerana kita dah tahu kan menuju kepada Allah itulah dia jalan yang selamat. Cumanya kita tak tahu jalan mana yang nak ikut. Destinasi dah ada, jalan tak tahu mana yang nak ikut. Kan? Maka Allah berikan Al-Quran tu panduan untuk membawa kita ke jalan yang selamat, dan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai contoh kan, pembawa di jalan tersebut. Tetapi yang paling utama ialah apa? Yang paling utama ialah yang nombor satu. Dilahirkan manusia dalam keadaan Islam dan dikekalkan kita hingga hari ini alhamdulillah dalam keadaan Islam. Kerana kalau seseorang itu dia setiap hari membaca Quran kan, setiap hari menjalankan tuntunan Al-Quran tetapi tidak ada Islam, dia bukan orang Islam, maka adakah diterima semua amalannya? Tidak diterima. Kan? Maka yang paling berharga sekali yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini adalah nikmat Islam. Inilah kita kata apa? Tiket untuk ke tempat yang selamat. Ini tiket dia untuk ke tempat yang selamat. Maka kalau Allah berikan. Kalau nak beli saham macam pink form betul. Tak ada pink form tak boleh nak beli ya. Kena isi dulu. Maka Allah berikan Al-Quran sebagai panduan ke jalan yang selamat. Dan yang ketiga, Allah sentiasa mengajak manusia ke tempat yang selamat. Bagaimana? Dengan Allah dia punya ni saja. Dengan Allah turun ke langit dunia ada sepertiga malam. 3 akhir malam. Dengan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Baik. Macam mana dengan Allah turun sepertiga akhir malam ini menunjukkan bahawa Allah nak mengajak manusia ke tempat yang selamat? Macam mana rasanya? Apa kaitannya? Dia kabulkan doa masa tu. Apakah 3 perkara yang Allah seru kepada manusia ketika itu? Kita bertaubat, minta ampun. Apa 3 perkara yang Allah seru pada setiap malam? Allah. Pertama Allah suruh apa? Yang pertama suruh sujud. Tatajafa junubu. Itu dalilnya. Suruh sujud. Itu dalil Ustaz. Itu dalilnya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Betul. Wa minal laili fatahajjat bihi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Itu dalilnya. Dalam hadis apa yang disebut adalah hadis apa yang Allah serukan pada setiap sepertiga akhir malam. Pertama Allah sebut hal min tengah susun dalam hadis. Allahumma salli Muhammad. Pertama sebut hal min sa'ilin fa'utiyah. Saya kena susun dalam hadis. Kalau tak kan saya menyalahi hadis pula. Pertama Allah sebut
kan, hal min sa'ilin fa'utiyah, adakah ada orang Yang yang berdoa. meminta Berdoa lah tadi. maka aku akan Kabulkan. berikan. Hal min sa'ilin fa'utiyah. Kemudian yang kedua sebut adakah ada orang yang berdoa, maka aku akan makbulkan. Yang ketiga, Allah sebutkan adakah ada hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, adakah ada orang yang minta ampun, maka aku akan ampunkan. Ya. Baik. Ustaz kena unmute Ustaz. Ya, saya memang tengah tak bercakap pun. Oh. Saya tengah tak bercakap. Saya bagi masa tulis sekejap sementara saya cari sesuatu kejap. Meminta, aku akan beri. Berdoa, aku akan makbulkan. Ini saya simpan. Okey. Tak ada. Saya nak kongsi satu. Okey, tak ada. Tak ada rezeki. Baik. Ini 3 perkara yang Allah lakukan pada setiap malam. Itulah Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam dan Allah seru 3 perkara ini. Allah bertanya, adakah ada orang yang nak meminta maka aku akan berikan. Adakah ada orang yang nak berdoa maka aku akan makbulkan. Adakah ada orang nak meminta ampun maka aku akan ampunkan ia. Dan sudah tentu kita dalam kehidupan kan, kita banyak perkara yang kita perlukan. Kita nak minta banyak perkara kerana kita perlu banyak perkara. Tak kisah apa sahaja. Maka Allah disediakan satu masa kan, khas untuk pergi minta. Kan, pergi minta. Ni ibarat macam YB kan, disediakan masa. Dia duduk kat situ, Meh datang cerita apa benda yang nak, benda yang nak. Ini minta mesti dapat, minta mesti bagi. Minta peruntukan ke, minta bantuan ke, minta apa mesti bagi. Dia dah sediakan masa khas. Dia duduk kat situ tunggu siapa yang datang nak minta. Dan dia kata dia confirm akan bagi apa jua permintaan itu. Maka Allah SWT menunggu pada setiap malam mencari orang yang nak meminta kan, dan kita ini adalah orang yang sentiasa memerlukan kepada hajat kepada macam-macam perkara kan, sehingga ke hari ini kita perlukan, walaupun semua dah ada, kita tak perlukan kepada apa? Kita tak perlukan kepada kesihatan. Kita tak perlukan kepada kebahagiaan
kita tetap perlu kepada ketenangan. Dan maka ini semua boleh kita minta daripada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kata kita dah tak ada apa, Ustaz, saya semua dah komplit, lengkap dah hidup saya. Tak ada apa dah saya perlu. Nak minta apa dah tak ada dah. Semua dah ada. Kan satu perkara yang pasti setiap kita perlukan itulah meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah masa dia yang Allah sediakan khas untuk mengampunkan setiap daripada kita, yang boleh kita minta ampun pada apa jua dosa yang pernah kita lakukan, kan, daripada kita kecil, waktu kita muda, kan, zaman kita belajar, zaman kita bekerja, semua kesalahan itu Allah bersedia untuk ampunkan. Kan, cuma adakah ada, Allah tanya orang yang nak pergi minta ampun ni, adakah ada orang yang datang minta ampun? Aku dah ready dah nak bagi pengampunan, tapi ada tak orang yang datang minta ampun? Kan? Maka menjadi satu perkara yang pelik, orang yang dia perlukan banyak perkara, dia berhajat kepada banyak perkara, dan dia melakukan banyak dosa, tapi pada akhir malam itu dia buat apa? Dia hanya tidur, tidak menghiraukan seruan Allah Azza wa Jalla. Masa Maka tahajud Ustaz. ini adalah pada masa-masa tahajud. Tahajud. Ini adalah pada masa-masa tahajud. Kan? Sebab itu kalau kata kita terjaga, hujung sangat, kadang kata alah terjaga 10 minit, 15 minit lagi nak subuh, kan, tak sempat nak solat. Jangan tidur, kan, duduk dan doa. Tak solat pun tak apa. Jadi kita duduk dan juga kita berdoa dan kita beristighfar kepada Allah SWT. Walaupun mungkin kita tak sempat nak bangun solat. Mula-mula ni bangun 10 minit sebelum subuh. Tak dan pun nak solat apa. Tak apa. Janji kita bangun. Sebab apa? Allah dah turun ke langit dunia panggil. Uish, malu betul lah kalau tak menyahut, kan, panggilan tu. Duk syok lagi tidur, tapi bila siang duk keluh. Ya Allah, kenapalah aku tak dapat ni, kenapa aku tak dapat ni, kenapa tak jadi, kenapa tak boleh, kenapa ini, kenapa itu. Waktu minta tak nak minta, kan. Lepas tu siang mengeluh. Kenapa itu dan juga kenapa ini. Maka ini 3 perkara sebagai pembuktian bahawa Allah itu sentiasa mengajak manusia ke tempat yang selamat. Allah As-Salam, dia nakkan keselamatan untuk kita semua, dan Allah memandang jauh. Mungkin di dunia nampaknya macam tak berapa nak selamat. Kan, nampak macam tak berapa selamat. Tetapi yang Allah pentingkan As-Salam, keselamatan itu adalah di mana? Adalah di akhirat. Di akhirat. Mungkin kat dunia dia huru-hara hidup dia, kan, nampak tak serupa macam orang, kan, tetapi yang Allah pentingkan adalah keselamatan nanti di akhirat, kerana di sana kekal. Di sini tempatnya tidak kekal. Apapun masalah, musibah yang tertimpa, itu adalah perkara yang tidak kekal. Maka yang Allah fokus adalah pada tempat yang kekal, iaitu akhirat, Darul Baqa. Di situlah yang Allah nak kita semua selamat berada di situ. Tak naklah ada apa-apa kecelakaan dan sebagainya. Walaiyazubillah. Baik. Maka kita sebagai hamba, apa yang kita nak lakukan sebagai tindakan kita untuk meneladani sifat As-Salam. Untuk tindakan kita untuk meneladani sifat As-Salam. Tindakan. Baik. Yang pertama ialah saya sebutkan hadis Nabi SAW. Saya bawakan. Okay. Nabi SAW sabda, Al-Muslimu akhul Muslim
la yazlimuhu wa la yuslim. Saya bawa ke bawah. Al-Muslim. Seorang Muslim adalah La yazlim. Muslim. Saudara kepada muslimin. Janganlah menzalimi. Dan membiarkan zalim. boleh ambil terjemahannya sahaja pun boleh. Kita nak pergi kepada praktikalnya itu. Ya, Muslim. Sani. Hadis yang pertama dah ke? Yang pertama sudah, yang kedua. Semua dah. Semua dah Ustaz. Ryan. Dia cara paling senang nak salin macam mana? Screenshot je. Tepat sekali. Ambil je gambar. Itu paling cepat lah tu. Oh ya, macam mana nak buat? Mudah pandai, kita dah tua tak pandai. Tapi nanti tak adalah dekat dalam bahagian nota tu tak adalah. Dekat dalam tajuk yang kita sedang tuliskan tu nanti tak ada. Nanti dia kesana ke sini notanya. Macam tidur.
Kenapa senyap lah? Belum siap lagi. Dah, sudah. Boleh lagi. Sudah, Ustaz. Dua dah. Dah, dua dah. Dah. Ya dah. Hadis yang ketiga saya bacakan saja. Saya bacakan saja sebab dia panjang. Dan hadisnya iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya lihat dulu pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama, dalam kita nak meneladani sifat Allah As-Salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimu. Seorang muslim itu adalah saudara kepada muslim yang lain, maka janganlah ia menzaliminya. Janganlah seorang menzalimi saudaranya dengan apa jua bentuk, kan, mengambil hartanya, mengambil haknya, membulinya, itu semua termasuk dalam menzalimi, menyakiti hatinya, itu semua termasuk dalam menzalimi. Ataupun membiarkan ia dizalimi, wala yuslimu, membiarkan ia dizalimi oleh orang lain. Jadi kita nampak ataupun kita tahu, tapi kita biarkan, kita tak cegah, kita tak bagi tahu saudara kita itu, kita tak menghalang, kan, itu semua termasuk dalam perbuatan membiarkan saudara muslim itu dizalimi. Tak kisah di mana, di negara kita ataupun di luar negara, di Syria, di Palestin, di mana sahaja, maka seorang muslim itu dia tak boleh membiarkan saudara dia muslim yang lain itu dizalimi. Tak kira siapa. Kan mungkin orang muslim itu dizalimi oleh orang bukan Islam ataupun dia dizalimi oleh muslim yang lain, tak kisah. Asalkan ia dizalimi, maka kita kena menghalang perbuatan tersebut. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini hadis yang paling besar, peringatan yang paling besar yang setiap kita saya kira mungkin pernah buat perkara ini. Muslim itu ialah orang yang muslim lain selamat daripada gangguan lidah dan juga tangannya. Maksudnya seorang muslim itu dia menjaga tangan dan lidahnya daripada menyakiti muslim yang lain. Sama ada gangguan tangan, mungkin orang tak ramai buat gangguan tangan. Secara fizikal pukul mungkin, kan. Tetapi melalui lidah itu ramai yang melakukan ni. Melalui lidah. Dan dia bercakap, dia kutuk sambil cakap belakang ataupun cakap depan, dia cakap laser dan membuka aib, gosip dan sebagainya. Ataupun sekarang ini menyakiti dengan tangan, dia bukan menyakiti secara fizikal, tapi dia apa? Dia menulis perkara-perkara yang tidak baik mengenai saudara muslimnya yang lain. Dia menyebarkan fitnah melalui WhatsApp, melalui media sosial. Itu ditulis dengan tangan dia. Ataupun dia nampak perkara orang lain buat tak baik itu, dia ambil video. Ataupun dia takat gambar. Kan? Ataupun dia jadi tukang share je. Itu semua apa? Tangan punya kerja. Tangan punya kerja. Maka seorang muslim perangainya tidak sebegitu. Dia menjaga muslim yang lain daripada gangguan lidah dan juga tangan dia. Baik, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai apakah dia amalan Islam yang terbaik? Apakah dia amalan Islam yang baik? Maka Nabi bersabda, tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Apakah dia amal Islam yang terbaik? Nabi sebut, pertama engkau memberi makan, yang kedua engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali ataupun orang yang tidak engkau kenali. Maka dia termasuk kita nak meneladani sifat Allah As-Salam, itulah kita sentiasa menyebarkan salam. Kenapa? Kerana Allah telah memberikan kepada kita. Ni kita dah belajar ni dalam surah apa ni? Dalam surah bukan surah ni. Surah Al-Hasyr kan kita dah belajar. Ayat mana tu? Ayat mana surah Al-Hasyr yang kita dah belajar? Kisah mengenai tu. Yang mana orang apa tu? Orang Yahudi masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi. Kat mana ayat tu? Tapi selepas dia disyaratkan untuk bersedekah, langsung dia tak datang, Ustaz, maksudnya? Oh, bukan. Bukan ayat ni, bukan ni. Belum. Kita belum lalu lagi pada ayat tu. Macam tak dengar. Dah. Bukan surah Al-Hasyr, surah Al-Mujadalah. Mujadalah. Mujadalah. Maaf. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-8. Surah 543. Wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Ayat yang ke-8. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka memberi salam hormat bukan dengan lafaz salam hormat yang diberikan Allah kepadamu. Apakah dia lafaz salam hormat yang Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang sejahtera lah kan? Selamat. Yang dia orang tu sebab kematian ke atasmu kan? Lafaz salam hormat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, apakah dia? Al-Quran. Baik, ini yang khususnya. Yang khusus. Oh, Allahumma salli. Kita baca Salawat. Selawat Ustaz. Selawat. Bukan. Dalam tahiyat kan? Salam lah. Tahiyat. Bukan. Salam Ustaz. Salam apa? Assalamualaikum tu. Assalamualaikum. Betul. Itu dah. Salam. Betul ya? Itulah dia. Jatuh markah. Sebab itu kan dalam kadang pernah dengar tak apa tu? Kadang bila ustaz dia nak mula cakap, dia kata uhayyikum bi tahiyyatil Islam tahiyyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya apa? Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Aku memberi salam hormat kepada engkau dengan salam hormat Islam. Tahiyyatan min indillah, salam hormat yang datangnya daripada Allah Azza wa Jalla, iaitulah lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khas yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita. Sebab tu kita guna lafaz assalamualaikum. Kita tak guna good morning kan, selamat pagi semua kita tak pakai. Sebab tu orang Yahudi datang salam subuh pun tak pakai kan. Salam subuh ke salam duha kita pakai. Kita salam assalamualaikum kan. Orang Yahudi datang jumpa dengan Nabi, dia bagi salam yang lain kan, dia bagi assalamu alayka ataupun assalamu alaikum, bukan assalam, disebut assam. Sedangkan lafaz salam hormat khusus yang Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah dia lafaz assalamu alaikum yang Allah khususkan kepada kita. Maka Allah assalam dalam dimasukkan antara perkara ataupun amalan yang terbaik dalam agama adalah memberi salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Ini antara amalan yang terbaik dalam agama. Pertama bagi makan, yang kedua bagi salam kepada siapa je kita kenal ataupun kita tak kenal. Mungkin kita kat Malaysia selalu tak buat macam tu. Biasa tak budaya begitu? Tidak. Sebab tak kenal tak bagi salam. Tak kenal tak bagi salam kan. Kadang pun angkat tangan dia. Kena bunyi sikit, macam tu je bunyi dia kan, kita tukar, kita biasakan jumpa orang je, Assalamualaikum kan, bagi je salam pada sesiapa sahaja yang kita jumpa kan. Kalau kita pergi Mekah, yang pergi buat umrah kan, rajin dia orang bagi salam kan, jumpa je Assalamualaikum, jumpa je Assalamualaikum, dia tak kira kan. Nabi SAW bagi dia selalu dahulu memberi salam kepada para sahabat. Para sahabat cuba nak berlumba-lumba nak bagi salam bila jumpa Nabi, tapi Nabi dah bagi dulu. Nabi memang dia nampak dia terus bagi, dia tak tunggu perkara yang lain. First kali diucapkan salam dulu kepada para sahabat. Maka ini kita nak meneladani sifat assalam Allah Azza wa Jalla. Allah telah menurunkan satu lafaz salam hormat kepada kita, iaitu lafaz assalamualaikum. Kita nak gunakan ia, kita sebarkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenali. Dia hanya bermula dengan lafaz salam sahaja. InsyaAllah dari situ akan apa? Bermulanya perkenalan. Kan? Kadang tak kenal jiran, kan nak sembang tak tahu, mula je lah. Assalamualaikum.
tegur bagi salam dulu kan. Nanti lama kan, Assalamualaikum, nak gimana? Assalamualaikum, khabar? Yang mula dengan Assalamualaikum. Itu juga dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan Allahumma Muhammad. Sesungguhnya seorang daripada kamu tidak akan memasuki syurga sehinggalah dia beriman. Dan tidaklah seseorang kamu itu beriman kecuali dia saling berkasih sayang. Dan adakah kamu hendak aku tunjukkan satu perkara yang mana kalau kamu lakukan ia, kamu akan saling berkasih sayang. Itu Nabi kata afsyus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Ini adalah cara untuk meraih keimanan, iaitulah saling berkasih sayang sesama orang beriman. Dan salah satu caranya yang Nabi sebutkan adalah sebarkan salam. Dia perkara yang tak ada modal, modalnya hanya alio saja, hanya sebut Assalamualaikum, tu saja. Kan, kalau kita tak adalah idea nak sembang apa, sebut je Assalamualaikum sudah memadai. Dan dalam pada kita nak meneladani sifat Allah Assalam. Jadi kita tak boleh lah nak sebut salam subuh lah, salam Jumaat lah, salam tu lah. Allah dah ajar yang elok, kita pergi tambah. Salam keluarga Malaysia. Salam satu Malaysia. Salam keluarga Malaysia. Segala salam semua dia. Allah dah ajar salam yang terbaik, kita gunakan salam. Nak guna salam yang lain tu kan, boleh lah, tapi gunalah selepas Assalamualaikum. Tapi Assalamualaikum yang paling afdal kan. Assalamualaikum itu yang paling utama sekali. Tak adalah lafaz salam hormat yang lebih baik daripada lafaz Assalamualaikum, kerana ia pemberian daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sendiri Allah bagi khusus. Itu lafaz Assalamualaikum. Biasakan je kita bagi salam dalam WhatsApp. Mulakan cakap, kita bagi salam dulu. Lepas tu dalam kita punya ucapan tu, kita lazimi salam selain daripada salam yang pelbagai itulah. Salam yang pelbagai itu. Assalamualaikum lebih utama. Ini salam tahajud. Boleh. Assalamualaikum, salam tahajud. Assalamualaikum dia tak ada. Assalamualaikum dia tak ada, Ustaz. Kita tambah sikit. Lepas ni boleh tambah sikit di atas tu lafaz Assalamualaikum. Okay, baik. Yang tak payah tambah-tambah lah. Assalamualaikum saja. Assalamualaikum lah paling mudah. Kadang tambah warahmatullahi wabarakatuh. Tu lagi banyak. Tu lah tambah nak panjang pun. Kan, Assalamualaikum yang basicnya up sikit, Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi sikit up, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa yang nak menjawab salam juga kena mengikut kepada minimum orang yang bagi salam tu. Untuk bagi salam Assalamualaikum, minimum kena jawab Waalaikumsalam lah, minimum. Tapi yang terbaik jawab tu adalah penuh. Walaupun orang bagi salam, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerana itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan bila kamu diberikan salam, maka balaslah dengan yang terbaik daripada itu. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, dalam meneladani Assalam, saya nak bawakan zikir yang selalu kita bacakan lepas solat. Zikir yang selalu kita bacakan lepas solat. Apakah dia? Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Baik. Saya bawakan hadisnya di dalam Sahih Muslim daripada Thauban radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qila lil Auza'i wa huwa ahadun ruwatu hadzal hadis kaifa al istighfar qala taqul astaghfirullah. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai solatnya, baginda membaca istighfar sebanyak 3 kali. Kemudian baginda membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau lah as-salam yang maha sejahtera, darimu lah kesejahteraan, maha berkat engkau wahai zat yang maha agung lagi maha mulia. Imam Al-Auza'i ditanya dan dia salah seorang perawi hadis ini, bagaimana cara baginda istighfar? Beliau menjawab, ucapkanlah astaghfirullah, astaghfirullah. Di mana rujukan ini? Ini ada hadis riwayat Muslim. Rujukan diambil dari mana? Daripada kitab Al-Azkar karangan
An-Nawawi. Baik, apakah lafaznya? Lafaznya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sama tak dengan lafaz yang selalu kita baca? Lain sikit Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, Allahumma lain sikit. antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali. Sama Ustaz, saya sama. Lain sikit. Alhamdulillah saya sama. Darussalam tu. Wa'adkil Selalunya kita jannata. baca Allahumma antas salam wa minkas Aminka salam salam. Wa ilaika ja'udu salam. Fahayna rabbana rabbana bisalam. wa adhilna jannata darussalam. Panjang. Panjang. Saya baca macam ni Ustaz. Saya baca macam ni. Allahumma Baca antas macam ni. salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tu saya baca Baik. macam ni. Saya pun personally saya baca yang ini. Sebab apa saya baca yang ini? Ya. Sebab dia pendek. Bukan. Saya ikut Bukan. sunnah Nabi, Rasulullah. ikut Nabi. Kerana ia ada daripada hadis Nabi sallallahu Ya, alaihi wasallam. betul. Imam An-Nawawi yang tulis. Yang Sebab tu saya panjang, pilih yang ini. yang panjang tu kan ceritanya yang bila Allah bagi salam kat Siti Khadijah jawab gitu kan. Tu yang sunnah dia yang mana? Itu pun nak kira sunnah ke tidak tu? Nabi okey ya? Yang wallahu alam, pertama lafaz yang kita baca lebih panjang itu kita kena semak, kita kena pastikanlah lafaz itu datang daripada mana. Itu yang pertama. Yang kedua lafaz daripada Nabi dan juga daripada selain Nabi, sudah tentu lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lafaz yang terbaik. Lafaz yang terbaik. Jadi pertama kena semak dulu. Yang kita selalu baca itu lafaznya diambil daripada mana. Itu yang pertama sekali lah. Sebab saya mengikut mazhab Asy-Syafi'i, jadi Imam An-Nawawi dia ajarkan dalam kitab Al-Azkar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Maka saya pun mengikutlah zikir Allahumma antas salam yang ini. Dia pendek tetapi dia datang yang mahalnya sebab dia datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mahal. Nak tanya sikit, bukankah Ustaz yang lafaz salam yang ni sama ada Nabi dah diajar dulu ke yang ataupun Khadijah yang jawab tu dan Nabi ambil daripada Khadijah ke macam mana? Siti Sayyidatina Khadijah. Yang pertamanya saya sebutkan tadi, kena semak dulu lafaz yang itu betul ke daripada Khadijah radhiyallahu anha. Kadang kita dengar begitu kan, tapi adakah kita dah semak? Baik. Tak cerita dia tu Ustaz kan masa dia nak meninggal tu dia tengah sakit tu kan. Nabi cakap dekat Siti Sayyidatina Khadijah, Allah kirim salam kat dia kan. Terus dia jawab. Ceritanya ustaz-ustaz lah, tak tahulah macam mana sebenarnya. Jadi kena tanya kat ustaz tu lah. Kena tanya kat ustaz tu. Tak ada di buku kan dalam kitab. Ada dalam kitab, ada dalam buku doa lepas solat tu. Memang ada benda tu. Kalau kata ada ditulis dan kita rasa okey dan untuk kita ikut boleh lah. Mana-mana yang kita yakin. Yang kita yakin, yang kita tak ada rasa ragu-ragu betul ke tak betul ke dan sebagainya lah. Maka kalau kata kita yakin yang itu, maka kita ikut. Tidak ada. Itu kita punya keyakinan kita masing-masing lah. Keyakinan kita masing-masing. Baik, saya cuba cari lafaz tersebut sebab saya pun tak pernah cari lafaz itu sebab mula yang dipelajari adalah lafaz yang ini, maka saya memang maintain lafaz yang inilah. Walaupun bila jadi imam pelik lah juga kan. Orang bila tengok saya baca Allahumma antas salam tu pendek kan, tapi itu yang diajarkan oleh Nabi SAW dan ini yang ada ditulis dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, maka saya berpada dengan yang dibawakan oleh Nabi SAW. Mungkin yang itu nanti boleh jadi hadis Siti Khadijah pula. Jadi apa? Kita kan ambil hadis Nabi dan nanti jadi hadis Siti Khadijah pula. Sebab itu kita nilah kita confirm. Kalau kata ada ustaz yang mengajarkan itu, maka kita boleh tanyakan pada dia, boleh tak rujukan itu diambil, apakah reference itu diambil daripada mana? Diambil daripada mana? Dan okey, saya cari kejap.
Okey. Okey, setakat yang saya baca, tambahan ini diambil daripada seorang syekh yang bernama Syekh Safiyuddin Al-Qushashi. Diambil daripada orang-orang soleh Madinah pada zaman dia. Tambahan yang disebutkan tu. Ustaz yang selalu kita baca tu Ustaz, yang panjang tu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam tu. Fahayna rabbana, itu daripada hadis Muslim. Hadis Daripada Muslim hadis yang ni. Hadis Muslim yang pendek ni lah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Yalah. Wa antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka wa ta'ala. Ya zal jalali yang kita selalu baca ni. Ini ditulis bawah ni hadis Muslim. Oh tak. Di mana tu ditulis? Dalam buku wirid doa. Saya punya yang pendek tu je, tapi tulis hadis Muslim nombor 593. Carian dalam hadis tidak dijumpai setakat ini lafaz yang begitu. Lafaz yang panjang ni tak dijumpai lah. Betul, lafaz yang pendek ni je saya ada, 593 nombor hadis. Dalam Sahih Muslim juga Sahih Bukhari tak disebutkan lafaz yang panjang ni. Tak disebutkan lafaz yang panjang. Saya sedang membaca membelik juga ni. Setakat carian tidak ada disebutkan, tidak ada dalam Bukhari ataupun Muslim. Sebab kalau ada dalam Muslim, sudah tentu Imam An-Nawawi akan bawakan dalam kitab dia ataupun dalam syarah dia. Dia akan bawakan. Sebab dalam kitab Sahih Muslim dia tak boleh skip satu hadis pun, dia akan bawakan semua. Bahkan Imam Al-Bukhari pun dalam hadis dia, dalam kitab dia, dibawakan semua hadis, hatta hadis yang dhaif pun dia letak dekat hujung-hujung tu sebagai sokongan kepada hadis yang sahih sahaja. Tapi dia akan bawakan juga. Tapi carian dalam Sahih Muslim tak ada yang panjang ini. Kalau kita pergi dalam bab zikir Nabi SAW selepas solat, maka inilah zikir yang kita akan jumpa. Dan kalau kata ada yang panjang itu, maka sudah pasti kan Imam Nawawi akan syarahkan zikir tersebut. Tu tak mungkinlah Imam Nawawi akan menyembunyikan zikir tersebut, betul tak? Kita rasa Imam Nawawi akan sembunyikan zikir tu? Tak mungkin lah kan? Impossible, betul, tak mungkin. Tak mungkin lah. So dia mesti akan bawakan setiap zikir tu. Tapi ini lafaz yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Kita yakin bukan kerana lafaz ini pendek, kerana zikir Nabi yang lain memang panjang-panjang, yang lain tu ada yang panjang. Tapi dibawakan lafaz ini bukan kerana dia pendek, tapi kerana inilah lafaz yang datang daripada Nabi SAW. Macam kalau kita tengok dalam kitab Sahih Muslim dan juga Bukhari, lafaz untuk doa iftitah. Lafaz untuk doa iftitah. Kita selalu baca sampai ada 3 cara. Kita selalu baca apa tu, Allah akbar walhamdulillah wajhatu wajhil ladzi, sehingga habislah. Kan? Tak ada lebih 3 ke? Kita ada yang pendek kan, dalam hadis subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu ada dibawa dalam kitab hadis. Juga dalam kitab hadis dibawakan yang panjang. Dibawakan yang panjang. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, panjang. Maka zikir yang dibawakan dalam kitab hadis dia bukan mengikut pada panjang dan juga pendek, tapi dibawakan semua yang datang daripada Nabi SAW. Maka Imam Nawawi dia bukan bawakan yang panjang dan juga pendek, dia akan bawakan apa yang dituliskan dalam kitab Sahih Muslim. Dibawakan semua dan dalam kitab, sebab itu dia letak dalam kitab dia Al-Azkar. Sebab apa? Dia ambil daripada kitab Sahih Muslim, dihimpunkan yang zikir-zikir sahaja. And maka lafaz ini yang dia bawa, maka inilah dia yang ada dalam Sahih Muslim. Maka jika orang yang mengatakan bahawa yang panjang itu lafaznya ada daripada Sahih Muslim, maka bagus kalau dia boleh bawakan rujukannya. Sebab
Lafaz ini kalau dirujuk pada kitab asal memang ada. Rujuk kitab Imam Nawawi Al-Azkar ada. Kita rujuk direct dalam kitab Sahih Muslim juga ada. Lafaz yang ini. Lafaz yang panjang tidak ada dalam kitab Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal dia terpulang pada kita kalau kita rasa yang lafaz panjang itu kita rasa dia yakin, kita yakin untuk kita beramal dengan lafaz itu, maka kita amalkanlah. Dan cuma saya bawakan kaedah ataupun cara dalam beribadah, dan saya bawakan lafaz yang ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahkan dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya. So, riwayat dia tu betul kata Ustaz kalau macam tu yang dikatakan Sayyidatina Khadijah yang first ucapkan kalau riwayat yang itu setakat bacaan saya tak dijumpai riwayat tersebut. Bahkan ada imam yang ada ulama yang menuliskan bahawa dalam riwayat sahih pun tak jumpa, dalam riwayat yang hasan pun tak jumpa. Bahkan ada disebutkan dalam riwayat yang dhaif pun tak jumpa lafaz yang tersebut. Kan, tapi lafaz tu kalau tengok baik tak? Lafaznya baiklah. Lafaznya baik. Lafaznya baik, tidak ada masalah. Cuma yang kita nakkan bukan saja yang baik, kita nak yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, sebab kita dah belajar kan surah yang ke-49 ayat yang pertama tu yang Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kamu memandai-mandai melebihi daripada Allah dan juga Rasulnya dalam melakukan sesuatu. Oleh sebab itu saya memilih untuk apa yang datang daripada Nabi SAW, dan dia disebut dalam kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi. Nanti mungkin boleh semak, boleh bertanya dan boleh kongsikan nanti dapatan kita mengenai perkara tersebut. Kalau kata ada yang nak saya kongsikan dapatan, insya-Allah saya akan buat carian dan akan kongsikan dapatan yang lain insya-Allah. Bertahun-tahun baca tu Kenapa mengeluh? Kenapa mengeluh? Banyak yang memeningkan. Dia bertahun-tahun dah Dia tak pening, dia atas pilihan kita nak pilih yang mana. Atas pilihan kita nak pilih yang mana. Tak jumpa yang ni. Ustaz. Semua jumpa yang tu je. Istighfar macam mana istighfar? Tak ada pilihan lah tu. Istighfar macam mana? Istighfar macam astagfirullah kan? Astagfirullah je kan 3 kali. Samalah. Istighfar samalah. Imam Al-Auza'i tanya bagaimana cara Nabi istighfar, beliau menjawab, beliau ni itu perawi hadis ni, dia kata Nabi baca astagfirullah tu je. Yalah. Itu yang disebutkan dalam kitab Al-Azkar. Bukan saya yang bawakan. Kalau nak argue perkara ni, boleh argue dengan Imam An-Nawawi lah, bukan argue dengan saya. Itu memang biasa kita buat. Yang tu astagfirullah saja. Kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, ini apa nak minta pandangan Ustaz sikit. Allah Akbar. Kita sembahyang kat surau, kat masjid selepas imam bagi salam, imam tu wirid. Jadi sama ada kita memperakah wirid sendiri ke atau kita ikut imam. So imam tu wirid imam tu berlainan cara yang tidak sebagaimana kita kata ikut Rasulullah ni. Dia buat panjang, dia macam-macam lah doa kuat-kuat. Jadi sama ada makmum saya pun tak boleh nak kata lah, sebab kalau ustaz-ustaz tu kena lulus di luar negara, tak tahu macam mana dia di luar, di Yaman ke di mana ke, dia macam mana masa dia sembahyang Jumaat di sana. Dia buat balik ke Malaysia, dia buat cara Malaysia ni. Wirid secara Jumaat secara ramai. Bila saya tanya imam, dia kata makmum tak berapa pandai lagi, jadi kena follow imam lah. Kena ikut imam. Makmum tu
sebagai training lah untuk makmum. Jadi saya nak tengok pandangan Ustaz, sama ada kita memperokoh wirid sendiri sebagaimana Nabi dalam buku tu, ataupun kita ikut imam tu. Baik, jazakallahu khair Haji Zainal. Sebenarnya pandangan saya tidaklah menambah apa-apa pun, sebab bukanlah sesiapa pun lah saya ni nak memberikan pandangan berbanding dengan para ustaz, para ulama yang lain berkaitan dengan perkara ni kan. Bincangan dan rujukan telah ada, kita boleh saja buat carian dan juga pembacaan mengenai perkara inilah. Cuma kalau ditanya pada saya, ini perkara yang saya belajar pada tahun pertama ketika di universiti, ketika di Yaman. Kerana tahun pertama tu kita kena belajar kitab Sahih Muslim. Tahun pertama untuk subjek hadis kita kena belajar kitab Sahih Muslim, dan kita belajar syarah Sahih Muslim lah, iaitu kitab Imam An-Nawawi lah. Kita belajar syarah Sahih Muslim. Riyadhus Shalihin tu Ustaz? Tak, memang kitab Bukan. Sahih Muslim. Memang kitab Sahih Muslim yang kita belajar. Sebentar. Yang itu, yang ni, yang saya letakkan arrow tu, so itu kitab Sahih Muslim. Bukan Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin dia pilihan-pilihan yang Imam Nawawi dah pilih, diletakkan dalam situ dari pelbagai tajuk. Tapi ini Sahih Muslim, Imam Muslim tulis hadis tu, kemudian Imam Nawawi disyarah berkaitan dengan hadis tersebut. Dan itu perkara yang antara perkara yang saya paling ingat lah. Sebenarnya kan, semua ada masa ke nak mendengar sekejap ke tak? Boleh Ustaz, boleh. Boleh Ustaz. Boleh ke? Tak okey ke? Tak sakit Lama mata? sikit dah Ustaz. Ustaz yang sakit mata. Tak sakit mata tu. Makin bengkak mata. Oh ya ke? Tengok tu. Tadi Tapi dia- merah. Letak air zam-zam je Ustaz, baik tu. Dr. Rozimah. Saya letak air zam-zam sekejap je baik. Oh ya, titik dalam mata. Titik air mata dalam mata. Apa yang bunyi tu? Baik. Antara perkara saya ingat sampai hari ini, sebab mula-mula saya belajar tu, Masya Allah, kita tak boleh nak cakap apa sebab ia datangnya daripada kitab hadis. Lagi pula hadis itu adalah hadis Sahih Muslim. Baik. Kalau kita lihat dalam syarah ini, la ilaha illallah. Elok ya buku tu susun nak jadi perkataan dia. Dia tak pakai number. Tak, dia susun ikut tu. Ikut Ada kakak. number, actually ada number. Dia ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 macam tu. Bilik dia tu. Tapi bila disusun tu tengok tu dia jadi perkataan tu. Tafsir apa. Banyak betul buku Banyaknya Ustaz. kitab ustaz. Banyaknya kitab ustaz. Macam bahasa Arab. Dah habis baca semua tu. Buat library ustaz. Boleh pinjam. Ini tanggungjawab lagi besar tu, nanti kena tanya. Lagi tak boleh lepas. Habis baca dah semua tu ustaz. Memang tak ada Alkitab, majoritinya apa tu, pelajaran di universiti, syllabus dia. Dah habis baca dah semua tu. Kiranya subjek-subjek yang ustaz ambil masa kat sana lah ni. Okey. Sebab universiti tu percuma, tapi dia punya subjek dia bagi tu sangat banyak, sebab dia target dia nak melahirkan ulama lah. So
Untuk Allah, ulama tak ni boleh dah tak boleh tahu tak boleh tahu hanya satu subjek je kan. Kita nak keluarkan hukum tak boleh tahu satu je, kena tahu banyak kan. Betul. Dia macam orang pondok lah Ustaz. Orang pondok dia ngaji. Berapa tahun Ustaz belajar Ustaz? 3, 4, 6. Banyak tahun tu. Ustaz, degree ke? Total pelajaran 9 tahun. Masya Allah, mengalahkan doktor. Dia tak ada degree, tak ada master. Dia pondok, dia dari pondok. Dia orang pondok. Masuk tu memang kena ready 9 tahun terus. Okey, alhamdulillah saya dah jumpa. Dalam pada kitab Sahih Muslim, karangan Imam Nawawi, dalam tajuk memberi salam, selepas memberi salam. Awal tajuk tu disebutkan dalam tajuk az-zikr ba'da solah. Zikir selepas daripada solat. Zikir ba'da solat. Maksudnya lepas salam daripada solat lah. Lepas salam daripada solat. Baik, wa hamala Syafi'i rahimahullah hadzal hadis ala annahu jahara waqtan yasiran hatta yu'allimuhum sifat az-zikr la annahum jaharu daiman. Kata Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat berdasarkan hadis ini, iaitu hadis lepas Nabi solat, Nabi beristighfar, kemudian baca Allahumma antas salam pada suatu ketika itu sahaja, kemudian pada waktu lain Nabi tak baca. Okey, Imam Syafi'i kata hadis ini memberitahu kepada kita bahawa dizahirkan bacaan zikir itu pada waktu yang tertentu sehingga para makmum mengetahui cara berzikir. La annahum jaharuda iman, bukannya dizahirkan zikir itu secara berterusan. Maksudnya sekali solat je lah. Sekali solat aja Rasulullah baca. Ini perkara yang saya pelajari waktu mula dulu dan ditulis oleh Imam Nawawi. Sebab itu Imam Nawawi dalam kitab syarah. Tapi saya dengar macam tu juga Ustaz. Dalam kitab syarah Sahih Muslim, dia baik sebab apa? Sebab Imam Nawawi yang syarah, so Imam Nawawi akan bawakan pendapat mazhab Syafi'i dalam tu. Berdasarkan hadis ni Imam Syafi'i keluar pendapat ini. Berdasarkan hadis ni Imam Syafi'i buat keluar pendapat ini. Itu yang menarik kalau belajar syarah Sahih Muslim. Begitu juga kalau syarah Sahih Bukhari juga disyarah oleh ulama mazhab Syafi'i juga. Jadi dia bawa pendapat Syafi'i berdasarkan hadis ni begini. Jadi kita mudah. Kita ada dia punya reference tu, kita tahu. Kedua tu je kan Ustaz yang paling baik. Sahih Bukhari dengan terbaik. Dan kedua paling terbaik. Paling terbaik. Dan kedua tu disyarah oleh ulama mazhab Syafi'i. Itu yang terbaik tu. So kita sangat mudah sebenarnya. Ulama kanan dia lagi tu. Baik, maka tadi Imam Nawawi kata berdasarkan hadis itu Imam Syafi'i berpendapat bahawa imam disunatkan untuk imam menguatkan zikir dia secara beramai-ramai selepas solat itu adalah pada waktu tertentu sahaja. Tujuannya apa? Untuk mengajar makmum zikir selepas solat apa? Zikir apa yang Nabi baca? Itu sahaja. Bukan dizahirkan ataupun dikuatkan zikir itu secara berterusan, daiman. Kan? Maka ini pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maksudnya boleh kuatkan tapi waktu tertentu untuk ajar. Jadi bila makmum dah tahu, waktu tu dah kena balik kepada hukum asal, iaitulah semuanya berzikir dengan secara bersendirian. Dan ini ada dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maka kita kan kalau tanya zikir selepas solat, kita semua dah ingat ke tak ingat lagi? Ingat. Zikir lepas solat kita semua dah macam biasa dah lepas solat. Allahumma antas salam, istighfar, Allahumma antas salam, baca ayat kursi, kemudian baca ayat kursi, baca subhanallah, qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Bahkan sebahagian daripada kita dah tahu pun fadilat zikir-zikir tu kan. Dah tahu pun kalau baca apa tu ayat kursi lepas solat dapat apa dia. Kalau baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar lepas solat dapat apa? Kita semua dah tahu dah. Maka maksudnya apa? Zikir tu semua kita dah tahu dah. Maka waktu itu bila makmum dah tahu, imam dia lepas solat dia berzikir secara perlahan dan makmum pun dia berzikir secara perlahan dan juga secara bersendirian. Inilah yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tapi kalau kat sekolah nak ajar budak-budak bukan setakat zikir. Tengok kan sekolah pasti tadika ke sekolah apa kan. Daripada angkat takbir, baca doa iftitah tu pun duk baca kuat sampailah ke bagi salam sampai ke zikir. Itu boleh ke tak boleh?
Boleh, sebab niatnya untuk nak mengajar. Bukan saja zikir lepas solat dikuatkan, bacaan dalam solat semua pun, solat zuhur pun, bukan solat maghrib kan kat sekolah. Solat zuhur, solat asar, baca kuat-kuat daripada tu sampai habis. Adakah itu salah? Dia tak salah. Niatnya apa? Untuk nak mengajar. Tapi bila dah tahu, adakah anak kita bila umur dah 15 16 dia baca kuat-kuat lagi dalam solat dia? Tak ada dah. Solat zuhur dia tak baca kuat dah. Dia baca sendiri. Sebab apa? Dia dah tahu. Begitu juga zikir, kita baca beramai-ramai bersama-sama dalam rangka untuk nak mengajar, sama-sama belajar. Bila kita dah tahu waktu itu, kita kembali kepada keadaan yang asal, iaitulah kita berzikir secara bersendirian, dan inilah pendapat yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Wallahu taala alam. Saya harap menjawab soalan Haji Zainal. Adapun kalau kata kita kat surau dan juga masjid, nak buat macam mana? Kan, so kita bacalah zikir yang kita dah tahu daripada Nabi SAW. Kemudian kan, kita boleh berdoa sendiri dan kita boleh bangun. Kalau kita ada masa, kita nak duduk nak berdoa bersama, boleh, tidak ada masalah kan. Cuma kita bahagi-bahagikan kan. Kita buat yang bersama dan kita juga buat bersendirian. Kenapa? Kerana dalam mazhab Syafi'i itu yang diajarkan. Wallahu taala alam. Baik. Itu saja sebab kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat dapat diambil. Semua kata bahasa, maka assalam kita memang sampai kat situ, sampai zikir. Maksudnya yang terakhir ialah apa? Untuk kita meneladani sifat Allah assalam, ialah kita memperbanyakkan lafaz Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.